Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatun Najah. Kita dah masuk bab tayamum. Kita dah bincang sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Hari ini insya-Allah kita masuk pula syarat-syarat tayamum. Faslun syurutut tayamum 10. Satu fasal yang baru. Disebut syarat-syarat tayamum itu ada 10. Syarat di sini bermakna perkara yang tidak mesti dilakukan. Syarat di sini bukan bermakna syarat yang berbeza dengan rukun, tidak. Syarat di sini makna lebih umum, iaitu satu perkara yang nak mesti kita kena buat. Sebab di antara 10 perkara yang disebut, termasuk 10 itu ada benda yang dianggap sebagai rukun dimasukkan bawah syarat. Jadi syarat di sini bermakna perkara yang nak ataupun tak nak kita mesti buat untuk sahnya kita punya tayamum. Okey. Yang pertama ayakuna bi turabin. Tayamum hendaklah dilakukan dengan turab, dengan tanah. Tanah yang berdebu. Dan tidak kisah. Sama ada turab itu berwarna kuning, pink, ikutlah. Yang penting nama dia tanah. Walaupun tanah tu dah dibakar, yang penting kita panggil tanah lagi. Tapi kalau tanah tu dibakar, dah jadi contohnya batu-batu dan sebagainya, dah berubah nama daripada tanah ke nama lain, ketika itu tak boleh. Ataupun tanah itu bercampur dengan cuka, cuka yang kering, jadi mengubah bau tanah, rasa tanah dan juga warna tanah. Tidak ada masalah, yang penting namanya tanah. Okey. Tanah yang kita buat berubat juga boleh. Tanah yang berdebu. Begitu juga debu. Begitu juga boleh kita buat tayamum. Debu yang debu bagi pasir yang kasar. Pasir yang kasar, debu bagi pasir itu. Juga kita boleh buat tayamum. La bil hajaril mashuq, tidak boleh kita bertayamum dengan batu yang dihancurkan, dipecahkan. Batu kita ketuk-ketuk keluar sepihan batu tu. Walaupun habuk daripada batu, tetap kita tak boleh buat tayamum sebab namanya batu, bukan tanah yang berdebu. Begitu juga sepihan-sepihan habuk-habuk daripada kayu, mesin kayu, habuk daripada kayu tu keluar. Tak, walaupun rupanya kecil seperti debu, tak boleh sebab itu kayu, bukan dia debu. Begitu juga kita tak boleh buat tayamum dengan tanah yang terlalu lembut, terlalu licin ataupun basah. Yang kalau kita letak dekat muka, tak, debu itu jatuh balik ke bawah, tak melekat di muka. Tu ketika itu tak boleh juga. Jadi debu tu mesti kita letak kat muka, dia lekat sekejap dekat muka dah, paling tidak pun boleh. Jadi yang pertama hendaklah guna debu. Guna tanah yang berdebu. Guna tanah yang berdebu. Apa beza tanah dan debu? Tanah ni yang kalau kita ambil tanah, kita lempar, yang terbang ke atas itu debu lah, yang jatuh ke bawah itu tanah. Di tanah yang berdebu, yang sah untuk kita buat tayamum. Kalau seseorang tu ada rutubah ni basah, lembab, lembab pada badan. Ada kawan saya tu, dia punya tangan tu cepat berair, cepat lembab, cepat berpeluh. Bukan peluh macam kita, tak ada, dia macam satu penyakit. Jadi siapa-siapa yang ada sakit lagu tu ataupun muka ni, cepat berpeluh ataupun cepat berair, cepat lembab, ataupun sokmo keluar air mata, jadi basah lah, anggota badan dia tu lembab. Ketika itu tidak ada masalah, dia guna debu, walaupun kena muka tu, debu tu jadi basah, tidak ada masalah, boleh. Itu darurat lah, khusus bagi orang lagu tu. Tapi kalau kita tak boleh lah, kita sengaja ambil air,
letak kat muka air basah, lepas tu kita ambil debu, kita pun lap kat muka, tak boleh. Tapi kalau ada orang yang sakit, diuji dengan sakit, sering menangis pula, apa sering ada air mata, ataupun cepat berpeluh, tak, sekejap-kejap peluh, ketika itu apa? Ketika itu dia boleh bertayamum, walaupun ada basah-basah tak dia punya muka. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahira, hendaklah turab itu bersih. Debu tanah itu bersih, debu tanah itu bersih. Tak boleh kita guna debu tanah yang daripada kubur yang telah digali. Kita tanam mayat, tak, tinggal lama mayat tu hancurlah, keluar perut apa semua tu, tai-tai yang ada dalam perut tu hancur lebur sekali. Lepas tu digali kubur tu, bila digali bahagian bawah tu akan naik ke atas. Tak, kita pergi ambil tanah dekat atas kubur itu. Yang tanah itu asalnya daripada bawah. Bila asalnya daripada bawah, tanah tu dah bercampur dengan najis-najis, iaitu daripada perut-perut, daripada perut si mati. Tak, ketika itu tak boleh, dah bercampur dengan juzuk-juzuk si mati. Okey. Begitu juga tak boleh kita bertayamu dengan debu yang dah bercampur dengan air kencing contohnya. Anak kita kencing kat tanah tu, tak, lepas kering molek kita ambil, tak, lepas tu kita buat tayamum, tidak sah. Sebab apa? Debu tu dah jadi kotor, dah jadi mutanajis, bernajis. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debu tu bukan musta'mal. Dalam bak air kita ada air musta'mal, debu pun ada debu musta'mal. Cuma kalau air musta'mal ada kala boleh jadi tahur, kembali bersih. Tak, kembali bersih dan boleh membersihkan dan boleh mengangkat hadas. Tapi kalau debu musta'mal, dia akan jadi musta'mal sampai kiamat. Itu beza dia. Jadi debu tu tak boleh musta'mal, tak boleh debu yang telah digunakan, kena guna debu lain. Apa debu musta'mal? Debu yang digunakan pada hadas ataupun pada khabath. Debu yang digunakan pada hadas, pada mengangkat hadas. Contohnya kita ada hadas kecil, bukan mengangkat hadas, pada mengharuskan solat lah. Sebab tayamum tidak mengangkat hadas, dia hanya mengharuskan perkara yang tidak boleh menjadi boleh. Kita bertayamum, asalnya solat tidak boleh, tapi dibolehkan sebab kita dah bertayamum. Hadas pada badan kekal ada, tak terangkat, dengan dalil kalau ada air wajib kita berwuduk pula. Sebab apa? Hadas masih ada. Hadas tu tak boleh hilang kecuali dengan wuduk, dengan mandi wajib. Dengan tayamum tidak boleh. Cuma tayamum membolehkan perkara yang haram jadi halal. Okey. Jadi debu yang musta'mal ialah debu yang kita gunakan untuk hadas. Tu ni debu. Tak, kita pun ambil, kita pun sapu kat muka. Apa yang ada kat muka tu orang panggil musta'mal. Ataupun yang dah jatuh daripada muka, tu kita panggil musta'mal, debu musta'mal. Tak boleh untuk sapu tangan kita ambil debu yang sama kat muka dia, ataupun debu yang dah jatuh kesan daripada sapuan muka kita ambil sapu buat tangan. Tak boleh. Ataupun debu yang digunakan untuk membersihkan najis mughalladhah lah. Salah satu daripada 7 basuhan mesti dengan air tanah, air debu, air tanah tak. Jadi lepas kita basuh najis tu, kita ambil debu yang dah kering tu daripada basuhan najis mughalladhah, kita pun buat tayamum, tidak sah, sebab dah jadi musta'mal. Yang keseterusnya, yang ke wahid, isnin, salasah, arba'ah, ar-rabi' yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Debu itu, tanah yang berdebu itu, tidak bercampur dengan daqiq, tidak tercampur, tidak bercampur dengan selain daripada debu lah. Tidak bercampur dengan bedak, tidak bercampur dengan gandum, tidak bercampur dengan jus. Jus ni kapur buat apa tu, shilling, kapur, itulah kapur yang buat shilling tu. Walaupun bercampur dengan tepung, bercampur dengan kapur, bercampur dengan tepung bedak, itu sedikit, tak boleh. Mesti pure, semata-mata debu. Okey, wa an yaqsidahu. Seterusnya, syarat yang keseterusnya, yang ke berapa? Yang ke 5.
hendaklah orang yang bertayamum itu qasad kepada debu dengan cara memindahkan. Qasad ni menuju, nak kepada debu itu dengan cara memindahkan. Tak? Itu. Kalau tidak ada qasad kepada debu, kehendak kepada debu, tidak sah. Okey. Contohnya, ini debu, saya pun qasad, saya pun tuju kepada debu tu dengan cara saya tepuk, lepas tu saya letak kat muka. Itu je lah tu. Kita nak kepada debu tu. Ataupun ni debu, tak, saya duduk diam. Saya suruh anak saya tolong tayamumkan ayah. Jadi kita nak kepada debu tu dengan cara, dengan dalil kita suruh anak kita pindahkan daripada bawah ke muka kita. Walaupun anak kita tu kecil lagi, ataupun orang yang kita minta tolong pindahkan debu ke muka kita tu orang kafir, ataupun orang haid di sisi Imam Ramli, Imam Ibn Hajar sebut tak boleh orang haid. Tak. Dan kita kena izin kepada dia. Izin kepada dia untuk memindahkan debu itu daripada bawah ke muka kita. Jadi kena qasad, kena nak kepada debu tu dengan cara dipindah daripada bawah ke atas, daripada tanah ke muka lah. Kalau tidak ada qasad, tidak sah. Contoh kita duduk dekat padang pasir yang debu sedang bergerak, sedang ditolak oleh angin, dibawa oleh angin. Duduk saja tiba-tiba melekat debu. Kita pun niat. Waktu tu tak sah. Sebab apa? Kita tidak ada qasad nak ke debu tu. Dia mari sendiri. Kebetulan dia mari, kita pun niat. Tak boleh. Ni mesti qasad. Mesti kita nak tuju kepada debu tu. Tanda kita nak kepada debu tu, kita pindahkan dia daripada tanah ke muka kita. Mudah je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan tengok kamera ni nampak handsome pula. Baca. Jangan jealous. Okey. Wa ayyam sahai wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Tu. Wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Syarat seterusnya, hendaklah orang yang bertayamum itu menyapu mukanya dan juga kedua tangannya dengan dua pukulan. Bukan pukul tampung muka ni, tak. Dua pukulan sini maksud dia naklatan, dua pindahan. Tu tak boleh kurang daripada dua pindahan. Dengan makna apa? Muka paling kurang sekali pindah. Debu daripada bawah ke muka. Tangan paling kurang sekali pindah. Itu. Tak boleh kurang daripada tu. Contoh. Ini lidak saya ni. Lidak ni besar. Contoh saya ambil satu bahagian lidak, saya pun tekak ke mana? Allahumma salli ala nama ke tanah lah. Jadi besar ni, sebahagian ni saya sapu muka. Sebahagian yang kedua ni, saya sapu pula saya punya dua tangan. Jadi berapa kali pindah tu? Berapa kali tepuk tu? Berapa kali pindah? Hanya sekali. Tak sah. Walaupun rata muka, walaupun rata tangan. Dia nak dua kali. Mana sekali tepuk, tak kat muka. Tu kali kedua tepuk, pindah pula ke tangan. Tu tak boleh. Contoh tangan saya besar, saya tepuk sekali. Bahagian kanan tangan ni saya buat muka. Baki yang belah kiri ni saya buat tangan pula dua-dua. Tak sah. Sebab satu perpindahan saja, nak dua kali pindah. Itu paling kurang lah. Kalau tak rata dengan sekali pindah, buatlah banyak kali. Contoh ni muka, tepuk sekali, buat lagu ni. Sebelah ni sempurna dah. Tengah belum, ambil lagi tengah. Belum, belah kiri ni. Jadi 3 kali pindah, bawah ni sikit lagi. 4, 5. Jadi 5 kali kita pindahkan debu ke bawah sampai ke muka. Tangan pun lagu tu. Sekali, 2, 3, 4, 5. Ikutlah. Kalau tak rata dengan sekali di muka, sekali di tangan, kena tambah. 2 kali, 3 kali, 4 kali di muka, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali di tangan. Begitu.
Tapi kalau sekali saja untuk muka dan tangan tidak sah, tidak boleh. Tu. Okay, kalau sekali dah rata molek satu muka, kita tepuk, tak, kita pun rata molek. Rata molek. Contohlah. Tak. Tu ketika itu makruh tambah kali kedua. Begitu kat tangan. Sekali tepuk tu. Dengan cara tertentu kita buat, nantilah sampai rukun dia kita akan bincang. Rata molek dah. Tambah kali kedua pun dia makruh. Tapi kalau tak rata, tangan dan muka tambah kali kedua. Kali ketiga itu wajib. Seterusnya. Wa an yuzila an-najasata awalan. Hendaklah orang yang nak bertayamum itu menghilangkan najis dulu. Menghilangkan najis dulu. Tu. Sebelum tayamum tu hilangkan najis dulu. Najis yang tidak dimaaf. Kalau najis dimaaf tidak ada masalah. Kena hilangkan najis yang tidak dimaaf yang ada pada badan. Sama ada najis tu ada kat kaki, kat kepala, kat tengkok, dekat perut, kat kemaluan, ikutlah. Kena hilangkan dulu najis tu, basuh dulu najis tu. Hilangkan dulu. Kalau tak mampu nak hilangkan, maka jadi khilaf. Tak mampu tu mungkinlah sebab luka ke, sebab tak ada air ke dan sebagainya, dia tak mampu nak hilangkan najis tu. Tak. Sebab kalau lap dengan tisu, najis kekal ada. Sebab najis nak dihilangkan mesti dengan air mutlak. Jadi kalau tak boleh nak hilangkan, jadi khilaf antara Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar sebut tayamum je, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Walaupun najis masih ada dan sah tayamum kamu. Sah tayamum kamu, kata Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli dia sebut apa? Dia sebut kalau tayamum tidak sah sebab tak cukup syarat. Syarat nak tayamum mesti hilangkan najis. Najis kamu dah hilangkan belum? Bila belum, tidak sah. Tayamum kamu tu. Lepas tu tak payah semayang. Siapa kata tak payah semayang? Semayang juga. Tapi semayang seperti mana apa? Sembahyang hormat waktu. Tanpa wuduk dan juga tanpa tayamum. Jadi Imam Ibnu Hajar suruh tayamum dan sah tayamum. Imam Ramli sebut tak payah tayamum, tak payah berwuduk lah. Terus semayang, hormat waktu. Tak? Dan dua-dua itu sepakat. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli sepakat kata kena ulang balik semayang. Imam Ibnu Hajar kata sah tayamum. Imam Ramli kata tak sah. Semayang saja tanpa tayamum, tanpa wuduk. Tapi mereka berdua sepakat sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan najis pada badan ada kena ulang. Wa yajtahida fil qiblah qablah. Syarat seterusnya hendaklah berijtihad dulu di mana kiblat. Ni kalau kita tak tahu kiblat lah. Kalau kita tahu dah kiblat ni depan ni, tak payah ijtihad lah. Mana kiblat ni dah tahu dah ni kiblatnya. Terus dia tayamum, tak nak cari kiblat dah tahu dah kiblat tu kat mana. Tapi kalau tak tahu kiblat, masuk hutang ke mana tak tahu kiblat, maka kena berusaha cari dulu kiblat tu kat mana. Ni pun kena belajar lah ilmu tertentu ni. Saya tak belajar ilmu ni, belum belajar lah, insyaAllah kena masuk belajar. Tak macam mana nak tahu kiblat. Jadi kalau dia tahu ilmu nak tahu kiblat tu, dia berijtihad, berusaha ni kiblat. Lepas dia tahu kiblat tu, dia boleh bertayamum. Kalau dia bertayamum dulu, boleh ada usaha untuk cari kiblat, tayamum dia tidak sah. Syarat yang kita sebut sekarang ni, itu ialah syarat bagi Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mensyaratkan kena cari kiblat dulu sebelum tayamum. Adapun Imam Ramli sebut tak ada masalah. Kamu tak tahu kiblat ke, kamu tahu kiblat ke, kamu tayamum, tidak ada masalah, sah dah. Kamu punya tayamum. Seterusnya wa ayakun at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Ni. Tayamum nak sah mesti lepas masuk waktu. Tayamum nak sah mesti lepas masuk waktu. Kalau berwuduk, kita tak ada masalah nak wuduk awal. Nak solat asar, waktu zuhur kita wuduk dah untuk solat asar, tidak ada masalah. Nak sembahyang maghrib, waktu asar kita dah berwuduk, persediaan awal untuk solat maghrib, ahlan wa sahlan, malah disunatkan persediaan awal untuk solat tu. Tapi kalau tayamum tak boleh, mesti dah masuk waktu zuhur barulah kita tayamum untuk solat zuhur. Masuk waktu asar barulah kita tayamum untuk solat asar. Masuk waktu maghrib barulah kita bertayamum untuk solat maghrib. Jadi lepas yakin masuk waktu ataupun zon masuk waktu, zon itu kita dah sebut daripada 51% sampai ke 99%, itu zon. Kalau kita dah yakin ataupun zon masuk waktu, barulah kita boleh tayamum. Okey, boleh. Dan masuk waktu tu
berbeza-beza lah. Ikut apa? Ya, ni macam laju je pasti. Betul lah. Baru 19 minit. Dah habis dah fasal ni. Okey, dan masuk waktu tu berbeza-beza ikut jenis sembahyang. Contoh kita sembahyang jamak. Jamak takdim contohnya. Kita buat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Zuhur dan asar dalam waktu zuhur, jamak takdim. Ketika itu bila masuk waktu untuk solat asar. Bila dah selesai solat zuhur. Jadi kita tayamum untuk solat zuhur. Lepas habis solat zuhur kita tayamum pula untuk solat asar. Kita tak boleh tayamum 2 kali sekaligus. Dua tayamum tu ialah untuk solat zuhur, lepas tu solat asar tak boleh. Sebab apa? Sebab yang sah hanya satu. Yang kamu tayamum untuk solat zuhur sah. Sebab apa? Solat zuhur dah masuk waktu dah. Tapi solat asar belum masuk waktu. Masuk waktu solat asar bila kamu jamak ialah selepas kamu kerjakan solat zuhur, dan solat zuhur itu sah. Okey, selesai. Okey. Bila dia solat zuhur, dah habis solat zuhur tu Allahu akbar, Allahu akbar. Dia nak jamak takdim. Tapi jamak tu lambat sikit dekat nak masuk waktu asar dah. Habis sembahyang zuhur contoh 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Dah. Tiba-tiba dengar orang azan asar. Ketika itu dah. Tak gambaran silap. Dia solat zuhur. Lepas solat zuhur dia bertayamum untuk solat asar. Solat asar dah pula. Okey, bila dia bertayamum tu dah habis tayamum untuk solat asar, tiba-tiba azan asar. Ketika itu tayamum dia yang dia buat ketika waktu zuhur untuk solat fardu asar terbatal. Lepas tu nak buat lagu mana? Tayamum semula untuk solat asar, untuk dia kerjakan solat asar. Solat-solat yang kita tinggal, kita terlupa dah. Bila masuk waktu solat yang kita terlupa ialah bila kita ingat. Bila kita ingat yang kita tu dah tinggal solat tu, maka nak qada, ketika itu boleh dah tayamum. Okey, kalau kita ada nazar untuk solat, nazar kita tu pula kita letak waktu. Aku bernazar untuk solat sekian pada waktu sekian. Jadi bila sampai waktu sekian tu barulah kita boleh bertayamum untuk solat tu. Kalau belum masuk waktu sekian itu tidak boleh. Kalau solat jenazah bila masuk waktu untuk solat? Selepas dimandikan jenazah. Semua yang molek lepas kafan barulah kita bertayamum. Sebab kalau kita tayamum dulu sebelum dikafankan, walaupun selepas mandi hukumnya makruh. Kalau solat sunat yang ada waktu, mestilah selepas masuk waktu solat sunat tu. Solat sunat yang ada sebab, mesti sebab itu dah berlaku. Kalau nak solat tahiyatul masjid, bila kita dah masuk masjid. Kalau kita nak solat sunat minta hujan ataupun sebab gerhana bulan, gerhana matahari, itu tengok keadaan. Kalau kita nak buat solat sunat minta hujan, istisqa dan juga gerhana bulan, gerhana matahari bersama-sama dengan masyarakat setempat berjemaah, ketika itu masuk waktu untuk solat ialah bila mana mereka dah berkumpul. Ketika itu kita boleh tayamum. Tapi kalau kita nak buat seorang-seorang, semata-mata lama dah, semata-mata tak turun hujan, lama tak turun hujan, kita dah boleh untuk bertayamum sebab dah masuk waktu untuk solat seorang diri lah. Kalau gerhana pula, semata-mata mula gerhana bulan ataupun matahari, dah kita boleh bertayamum sebab dah masuk waktu untuk solat seorang diri. Kalau solat sunat mutlak, solat sunat yang tertalak. Saya sebut lagu tu supaya mudah faham lah. Kita talak isteri dengan mana kita lepaskan isteri kita daripada pegangan kita. Begitu juga solat sunat mutlak. Solat sunat yang terlepas daripada ikatan sebab dan juga ikatan waktu. Jadi solat sunat mutlak, kita boleh waktu untuk solat mutlak ialah selain daripada waktu karahah. Waktu yang diharamkan, waktu yang dimakruhkan untuk kita solat itu akan datang. Jadi nak bertayamum untuk solat sunat mutlak ialah ketika mana bukan waktu karahah, waktu yang diharamkan untuk kita solat. Ataupun makruh karahata tahrim. Yang terakhir syarat untuk sahnya tayamum ialah wa an yatayammama li kulli fardhin. Hendaklah bertayamum untuk setiap fardu. Setiap fardu kat sini dalam matan bermakna fardu ain. Sama ada fardu ain tu maktuban, 5 waktu tu, ataupun fardu ain tu kita nazar jadi fardu ain juga kita kerjakan. Sama ada sembahyang ataupun bukan sembahyang, sama ada qada ataupun ada, yang penting fardu ain. Jadi satu
tayamum, satu fardu ain. Mudah je lah. Sembahyang zuhur sekali tayamum, asar tayamum lain, maghrib tayamum lain, isyak tayamum lain, subuh tayamum lain. Tak boleh kita buat satu tayamum kita cover dua solat, tak boleh. Dua solat fardu tak boleh, fardu ain lah. Ataupun satu tayamum kita cover dua tawaf. Mana 7 kali. Dan dua-dua tawaf itu ialah tawaf rukun, tawaf yang fardu, tak boleh. Begitu kalau kita gabung antara tawaf fardu dengan tawaf dengan solat fardu, tak boleh. Dengan satu tayamum tak boleh, mesti dua tayamum. Jadi satu fardu, satu tayamum. Jadi bila kita sebut syarat ke-10 ialah bertayamum setiap kali solat fardu, setiap kali buat satu fardu yang ain, maka terkeluar daripadanya fardu kifayah. Fardu kifayah tidak ada masalah. Kita sekali tayamum, kita solat jenazah untuk 10 orang yang mati, untuk 15 orang yang mati, tak ada masalah. Kita ulang-ulang solat jenazah tu walaupun sekali tayamum, tak ada masalah. Ataupun solat sunat, sekali tayamum je nak sembahyang 1000 rakaat, nak main 20 rakaat solat tarawih, tak ada masalah. Ataupun gabung solat jenazah yang merupakan fardu kifayah dengan solat sunat, gabung, biarlah beribu rakaat pun tidak ada masalah walaupun daripada satu tayamum. Jadi kecualikan daripada kaedah ini, syarat ini ialah khutbah Jumaat. Tu khutbah Jumaat ni fardu kifayah ke fardu ain? Kita biasa pergi sembahyang Jumaat tak? Tengok ada berapa orang duduk berkhutbah kat atas tu. Seorang je tak? Ada tempat ada semua jemaah duduk berkhutbah. Seorang je jadi fardu kifayah. Tapi hukumnya seperti fardu ain. Hukumnya seperti fardu ain. Dengan makna kalau dia apa? Duduk sini. Kalau dia nak berkhutbah, dia bertayamum. Lepas tu dia berkhutbah. Nak sembahyang Jumaat nanti, tak, adakah boleh terus sembahyang Jumaat? Tak boleh. Dia kena tayamum lain untuk solat Jumaat. Apa latimah pula? Boleh. Jadi khutbah Jumaat sekalipun fardu kifayah tapi dia ambil hukum fardu ain. Untuk khutbah satu tayamum. Untuk sembahyang Jumaat pergi tayamum lain sekali lagi untuk solat Jumaat. Okey. Ada satu masalah. Masalahnya lagu mana? Kita bertayamum. Tayamum kita tayamum kita untuk khutbah. Tak, contoh saya lah, disuruh untuk berkhutbah di masjid Ma'adafis Negeri Pahang contoh. Tak. Jadi saya bertayamum, tak ada air. Jadi saya bertayamum untuk berkhutbah. Tiba-tiba bila sampai di masjid tu, ada orang lain dah ganti khutbah. Orang lain dah berkhutbah. Tak, okey, soalan. Adakah dengan tayamum saya, yang saya niat tayamum itu untuk berkhutbah, adakah saya boleh dengan tayamum yang sama saya solat Jumaat? Maknanya tak perlu tayamum lain untuk solat Jumaat. Adakah boleh tak perlu tayamum lain untuk solat Jumaat, memadai dengan tayamum yang saya buat untuk khutbah? Tapi saya tak berkhutbah sebab ada orang lain dah. Tak. Khilaf. Imam Ibnu Hajar sebut tak boleh. Imam Ibnu Hajar sebut kamu nak sembahyang Jumaat kena pergi Allah Sayyidina Muhammad kena pergi mana? Kena pergi tayamum lain. Tapi Imam Ramli sebut tidak ada masalah. Boleh kamu untuk sembahyang Jumaat dengan tayamum yang kamu niatkan untuk berkhutbah tadi. Sebab tayamum tu kamu belum guna. Tak. Tapi sepakatlah kedua-duanya sekali. Tak. Kalau dah guna untuk tayamum, dah guna tayamum untuk khutbah, maka kena tayamum lain untuk kita sembahyang Jumaat. Tengok tu. Oi. Esoknya. Dah nak habis. Okey. Begitu dikecualikan daripada fardu ain. Tamkinul halil. Tamkinul halil ni isteri kita taat kepada suami. Bila dipanggil, dia datang. Ke bilik lah untuk bersama tak? Kita taat kepada suami ni ataupun isteri taat kepada suami ni wajib. Tak. Mana fardu ain lah. Dia tak boleh wakil ke orang lain. Dia kena mari taat kepada suami dia. Bila suami dia ada hajat kat dia. Jadi
Perempuan tu haid, bila haid dah suci haid, dah suci daripada haid, dah terhenti darah haid, nak mandi wajib. Tidak ada air, jadi dia tayamum. Ke dalam. Bila dia tayamum tu, dia bolehlah bersama dengan suami dia. Habis dah ke dalam. Okey, bila bersama sekali, selesai dah. Nak bersama kali kedua tu, adakah kena tayamum lain? Sebab kita sebut satu fardu ain, satu tayamum. Jadi dah selesai dah fardu ain yang pertama, iaitu persetubuhan kali pertama. Ni nak kali kedua ni, adakah kena pergi tayamum kali kedua untuk persetubuh kali kedua? Tu tidak dikecualikan. Memadai sekali tayamum, nak buat berapa kali buatlah. Ahlan wa sahlan wa marhaban kalau laratlah. Begitu. Selesai tak? Selesai. Senyum sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.